43. Harga dia 50. Jatuh konsum masjid beli dengan kuantiti yang banyak jadi 43 ringgit. Untuk kita sampai kepada hadis yang Nabi sebut daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi. Nabi kata sampailah aku yang paling dia sayang min walidihi, lebih daripada mak ayah dia, wa waladihi, lebih daripada anak dia, wa nasi ajma'in, Nabi kata lebih daripada semua makhluk yang ada di atas bumi ini. Hadis ini hadis cinta, kedudukan cinta dalam Islam di kalangan makhluk. Nombor satu yang saya kena sayang, tuan-tuan, puan-puan kena sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab sirah, saya tuan-tuan datang baca kitab sirah, mohon dengan Allah supaya Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ul khaliq ilaina, makhluk yang paling kita sayang, hamba Allah yang paling kita sayang, iaitulah Rasulullah. Ketika itu barulah sempurna iman saya dan kita semua. Cara nak sayang Nabi macam mana? Kena baca sirah Nabi. Yang ini antara cara yang paling kuat untuk sayang Rasulullah. Nak baca faham sirah Nabi macam mana? Kena ada kitab, bukan saja tiap. Kena ada kitab. Dia melambangkan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang tuan-tuan beli ini di padang mahsyar satu hari nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menjadi saksi kepada saya dan tuan-tuan puan-puan semua. Ya Allah, dulu dia beli tafsir Rasulmu untuk menunjukkan bahawa dia sayang dan dia nak tahu pengorbanan Rasulmu. Sebab tu dalam kitab fiqh, kalau kita sembahyang sunat, kita disunatkan untuk berubah tempat. Solat sunat sebelum maghrib kita buat di sini. Di soh pertama, solat sunat selepas maghrib ulama tak ubah tempat, duduk di soh yang kedua. Kenapa? Kerana setiap tempat yang kita berdiri itu akan menjadi saksi ketika mana kita dipanggil di hadapan Allah. Simen yang kita tapiak, sejadah yang kita tapiak, kita letak tahi dan tangan kita untuk sujud akan bercakap di hadapan Allah. Termasuk buku yang kita guna. Apa kata ya Allah, dulu Tuhan aku beli aku untuk mencintai kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilih buku ni untuk baca dengan tuan-tuan, dengar pun tuan-tuan. Walaupun bunyi macam garang, budak ni bunyi garang ni, tak payah main dah. Ikutlah macam mana. Jadi saya melihat tajuk dalam buku ni, awal tajuk dia banyak berbahas tentang lokasi dan sifat suku kaum Arab. Kita bercakap tentang sirah, maka ulama sirah berbahas tentang di mana tempat berlaku sirah di mana. Dunia hari ini ada ratusan negara. Di mana berlaku sirah itu? Jawapannya sirah berlaku di antara Mekah dan Madinah. Itu yang paling banyak sekali. Di manakah Rasulullah mula muncul? Di Mekah. Ulama membahas dalam kitab sirah 560 muka surat sebelum masuk Nabi lahir. 560 muka surat ulama bahas kenapa Mekah. Apa keistimewaan dari segi geografi negeri ataupun tanah Mekah dan Madinah? Ulama bahas dulu.
siapakah kabilah yang duduk di Mekah dan Madinah sebelum Nabi ataupun Muhammad membesar sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Nabi. Sebab tu muqaddimah kitab sirah panjang. Dia cerita kabilah apa, agama apa di sana, apa tradisi dan adat mereka. Hak kita duk dengar orang Arab Mekah bunuh anak perempuan, betul ke kesemua mereka bunuh? Dia bahas dalam muqaddimah, dan saya tengok muqaddimah tu dia agak akademik, perbahasan dia agak akademik. Kalau bahas dekat tuan-tuan ni dia jadi lena lah kan, dia jadi mesti lena punya kan. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni saya terus buka kitab ni sebab kita dah banyak lama dah janji nak buka. Ada beberapa orang yang dah beli. Tuan-tuan, muka surat 3, muka surat 3. Saya nak baca bermula daripada muka surat 3. Hak lain yang saya langkau tu maksudnya yang tu terlalu complicated. Dia bahas satu perenggan 20 nama kabilah. Baca nama kabilah tu daripada nombor 1 sampai 20, lena 30 orang. Nama kabilah tuan-tuan dia. Jadi muka surat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak bercakap tentang orang asal yang duduk di Mekah dan Madinah. Saya yakin ramai di kalangan tuan-tuan yang dah mengerjakan umrah ataupun haji. Orang Mekah dan Madinah lain. Betul tuan-tuan, tak pergi haji ya. Sekarang ni sama, 2013 ni perangai orang Mekah Madinah sama. Dulu lain. 10 tahun yang lalu sangat berlainan. Orang Mekah kasar, orang Madinah dia lembut. Saya pernah sembang dengan orang Madinah. Saya kata kat dia, hang orang Mekah ke? Dia marah. Dia kata, tak, ana Madani. Dia tak suka mengaku Mekah kasar. Sebab apa? Semua jawapan tu tuan-tuan akan tengok dalam sirah. Perangai asal orang Mekah dan Madinah yang akan dibahaskan dalam sirah. Nabi ni orang Arab. Sejarah Arab ini dia bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau para pelajar yang mendalami bidang lurah, bidang bahasa, ada satu mata pelajaran nama dia usul an-nahwu. Usul nahwu. Dalam tu dia ada sebut siapakah yang bercakap dengan menggunakan bahasa Arab. Ni. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi paling awal sekali Nabi Adam. Ada tak Nabi lain yang boleh berbahasa Arab ataupun berbangsa Arab? Dalam usul nahwu dia bahas. Maka ulama pun jawab, mana-mana Nabi yang nama dia atas wazan Arab, maka dia adalah Arab dan boleh cakap Arab. Mukadimah panjang tuan-tuan. Mana-mana Nabi yang nama dia atas wazan Arab, maksudnya ada kemungkinan besar, ulama usul nahwu kata dia adalah berbangsa Arab ataupun boleh bercakap Arab. Seperti Nabi Muhammad. Nabi kita nama Muhammadun, perkataan Muhammadun boleh dinisbahkan kepada wazan mufa'alun. Wazan pula dah dia ni kan, cerita apa tuan-tuan? Mufa'alun maksudnya dia Arab. Nabi kita Arab. Ada satu orang lagi Nabi nama dia Salihun. Tuan-tuan pernah dengar? Saleh. Nama Saleh boleh ditimbang atas wazan fa'il. Maka kata ulama usul nahwu, boleh jadi Nabi Saleh ini boleh bercakap bahasa Arab. Dan ada lagi 2-3 orang Nabi lain. Itu susur galur keluarga manusia yang boleh bertutur dalam bahasa Arab
dan antara lain ialah bapa kepada semua manusia, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dia boleh bercakap dengan 3 bahasa ibu. 3 bahasa ibu. Antaranya satu daripada 3 tu bahasa Arab. Dan dia boleh bertutur dengan semua bahasa. Ulama guna dalil wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan Adam al-asma, nama-nama, kata ulama termasuk bahasa, kullaha, kesemuanya. Dah, saya tak mau bahas panjang. Kemudian sampailah ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diarahkan oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat dan membina Masjidil Haram dan membina Kaabah. Membina Kaabah. Kita tengok muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perenggan bawah sekali. Sedia maklum bahawa Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ar menuju ke Harran dan kemudian ke Palestin. Dan di situ dia membuat markasnya untuk menyampaikan risalah. Dia mengembara ke beberapa tempat di daerah itu. Tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim daripada Iraq. Nabi Ibrahim daripada Iraq. Tuan-tuan pernah dengar cerita Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Itu cerita di Iraq. Selepas Nabi Ibrahim diuji dengan ujian bakar hidup-hidup oleh Raja Zalim ketika itu, Namrud, dan juga tentera-tentera dia. Lepas Nabi Ibrahim, kita pendekkan cerita, Nabi Ibrahim selamat. Hasil kesabaran dia yang tinggi, dia pun keluar daripada api itu dalam keadaan yang selamat, keluar selamat. Nabi Ibrahim meninggalkan Iraq dan menuju ke Palestin. Saya duduk di sana dulu, bila saya cakap tu saya boleh bayang jauh dia terang mana, perjalanan dia macam mana, negeri mana yang ada air, yang mana tak ada air, yang mana yang banyak tumbuhan hijau, yang tak ada tumbuhan hijau. Jadi saya syok sendirilah bila cerita tu kan. Tuan-tuan bila saya sebut di Iraq, tuan-tuan tak boleh bayang. Jadi Nabi Ibrahim daripada Palestin, daripada Iraq, Nabi Ibrahim menuju ke Palestin. Untuk apa? Dia nak sebarkan agama dia di sana, agama Hanif. Agama Hanif. Jadi Nabi Ibrahim pun pergi ke Palestin, bawa isteri dia, iaitulah Sarah. Isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Saya selalu sebut dengan tuan-tuan, Siti itu bukan nama, yang tu gelaran. Siti Sarah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Kalau yang tu nama, takkanlah Siti Maryam, mak bonda Nabi Isa duduk zaman bila tu sama nama dengan Fatimah zaman Nabi Muhammad. Nama Siti tu bukan nama, ingat tuan-tuan. Yang tu gelaran ataupun panggilan sapaan yang bermaksud puan. Jadi Nabi Ibrahim bawa isteri dia Sarah berserta berapa orang anak dia, tuan-tuan? Tak ada anak. Bawa Sarah, tak ada anak. Allah uji Nabi Ibrahim antara ujian besar. Nabi Ibrahim ialah dia Nabi, dia gagah, dia segak, dia alim. Tapi bila dia menikah, dia tak ada anak. Besar tak tuan-tuan ujian tu? Oh, besar. Orang popular kalau menikah tak boleh anak, macam mana tuan-tuan? Satu Malaysia kenal dia, diva. Tiba-tiba dia kahwin, lepas tahun tak boleh anak, lepas 2 tahun tak boleh anak, lepas 3 tahun tak boleh anak. Apa perasaan dia? Oh, tak boleh duduk tuan-tuan. Susah. Allah uji Nabi Ibrahim, dia sudahlah Nabi. Dah Nabi pula alim, sudah alim. Nabi-Nabi ni semua segak. Orang ramai kata Nabi menikah tak boleh anak. Kata Nabi anak seorang pun tak larat dapat. Allah uji Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, bukan 3 tahun, lebih daripada 30 tahun
tak boleh anak. Besar ujian para nabi ni. Satu saja ujian para nabi sudah melepasi ujian kita kesemuanya. Siapa di kalangan kita Allah uji dia lepas 30 tahun boleh anak? Paling banyak 9 ataupun tak boleh terus. Nabi Ibrahim sampai beruban. Dia bawa isteri dia Sarah daripada Iraq datang ke Palestin, kemudian sebarkan Islam di Palestin. Daripada Palestin Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Kita tengoklah, dia tulis dalam kitab ni. Dia mengembara ke beberapa tempat di daerah itu. Apabila dia tiba di Mesir, Fir'aun cuba mengkhianati isterinya Sarah. Tetapi Allah telah menyelamatkannya dan rancangan jahat Fir'aun menimpa dirinya sendiri. Ini cerita Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni dia pernah sampai ke Mesir. Dan ketika itu Raja Mesir nama Fir'aun. Fir'aun ni bukan Fir'aun Nabi Musa. Sebab Fir'aun adalah gelaran kepada pemerintah ataupun maharaja tertinggi di Mesir. Fir'aun sekian-sekian, nama di belakang. Fir'aun Ramses III, Fir'aun Ramses VI, Fir'aun contoh. Jadi hak Nabi Musa lain, hak ni Nabi Ibrahim. Tapi semua jenis jahat, jenis Fir'aun. Bila Nabi Ibrahim bawa isteri dia Sarah pergi ke Mesir, Fir'aun berkenan kat isteri dia. Fir'aun berkenan dekat isteri Nabi Ibrahim. Segak tuan-tuan. Walaupun dah berusia, cantik, masih cantik, dia berkenan. Kemudian dia nak buat benda tak elok, tetapi Sarah kuat imannya. Sarah isteri Nabi Ibrahim, dia tak termakan dengan pangkat tinggi Fir'aun. Sarah isteri Nabi Ibrahim, dia tak tengok timbunan emas yang dimiliki oleh Fir'aun. Tuan-tuan, timbunan emas tuan-tuan, bukan beli emas seketui 700 1 gram tu. Timbunan emas harta Fir'aun. Hebat isteri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia tolak Fir'aun, dia malukan Fir'aun. Allah lindung keluarga Nabi Ibrahim kerana Nabi Ibrahim rapat dengan Allah. Orang yang rapat dengan Tuhan, Tuhan lindung dia dan ahli keluarganya. Baik tuan. Orang yang Allah sayang, Allah lindung dia dan ahli keluarganya. Maka bila Fir'aun nak buat benda tak elok kepada Sarah tolak, akhirnya dia malu dengan diri dia sendiri, Fir'aun. Mula dia insaf bagaimana pengabdian Sarah begitu kuat terhadap Allah, lalu mengiktiraf kesopanan Sarah dengan menyerah putrinya Hajar untuk melayani Sarah. Dalam ni dia terjemah putrinya. Tuan-tuan garis, tulis di bawah tu salah seorang hambanya. Bukan putri ni, bukan anak Fir'aun. Hamba, orang panggil gundik lah, gundik yang masih dara lagi. Hajar adalah gundik Fir'aun yang masih dara lagi. Bila Fir'aun tengok isteri Nabi Ibrahim tinggi iman dia, kepercayaan kepada Allah tinggi, kekuatan iman Sarah tinggi, Fir'aun jadi malu-alah. Dia hadiahkan kepada Sarah Hajar. Ini cerita isteri kedua Nabi Ibrahim. Dia pun hadiahkan Hajar. Itu cara sebut dalam bahasa Arab Hajar. Ha bulat tu Hajar. Dia bagi. Tetapi Sarah menyerah Hajar kepada Ibrahim untuk diperisterikan. Nampak tuan? Ini isteri misali. Dia bagi nikah pula dengan suami dia, Hajar tu. Sarah dia dapat hadiah, iaitulah Hajar dapat hadiah seorang manusia. Hadiah zaman dulu tuan-tuan, lah tak ada lah. Lah tuan-tuan baca pelik lah, dapat hadiah orang. Zaman dulu ya, dapat hadiah orang. Jadi Sarah dapat hadiah seorang wanita yang masih dara, nama dia Hajar, untuk khidmat dekat dia.
Punya baik Siti Sarah ni, saya sebut Siti itu sebagai panggilan hormat kan. Punya baik Siti Sarah ini, dia bagi kat suami dia, dia kata, wahai suamiku Ibrahim, kamu kahwinilah Hajar ini, kalau kita boleh beroleh anak daripada Hajar kan. Maka Nabi Ibrahim pun berkahwin dengan Hajar. Itu cerita Nabi Ibrahim. Kemudian jadi apa tuan-tuan? Mula dia suruh menikah. Kita tengok muka surat 4. Ibrahim kembali ke Palestin apabila Hajar melahirkan Ismail. Hak ni tuan-tuan duk tanya apa kitab sirah apa cakap pasal Nabi Ibrahim ni. Betul lah. Nabi Ibrahim dia akan ke Mekah. Dia bina Kaabah. Sebab tu cerita Nabi Ibrahim ada dalam sirah, muqaddimah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang tuan guru kita Syekh Safiur Rahman kata, Ibrahim kembali ke Palestin apabila Hajar melahirkan Ismail. Timbul cemburu Sarah kepada Hajar, lalu memaksa Ibrahim menghantar Hajar dan bayinya ke sebuah lembah tanpa sebarang tumbuhan di sebuah bukit kecil di Hijaz di pinggir rumah Allah, terdedah kepada banjir yang melanda dari kiri dan kanan. Jadi bila dah boleh anak, Nabi Ibrahim dah beruban dah, berkahwin dengan Hajar, kemudian dapat anak. Bila dapat anak tuan-tuan, Siti Sarah dia cemburu. Dia tengok boleh anak pula dah kan. Kuih sayang belah sana ni, balik pun tak kerap dah macam dulu. Jadi Siti Sarah dia cemburu. Maka tuan guru kita pilih pendapat bahawa Siti Sarah lah yang suruh bawa Hajar dengan anak tu pergi ke tempat lain, iaitulah ke Mekah Al-Mukarramah. Dia memilih satu tempat di bawah sebatang pokok tinggi menjulang terletak di Zamzam, sebelah sisi Masjid Mekah tanpa penghuni dan air. Kemudian dia kembali ke Palestin selepas membekalkan mereka sedikit buah kurma dalam bekas kulit dan semangkuk air. Tidak lama kemudian makanan dan air kehabisan, tetapi dengan kehendak Allah terpancar air untuk seketika buat mereka berdua. Kisah mata air Zamzam sememangnya diketahui umum. Ringkas dia buat cerita. Dalam kitab sirah lain tuan-tuan boleh tengok, Allah arah Nabi Ibrahim bawa Hajar dengan anak dia. Yang pertama, tak mau timbulkan persekitaan di antara Hajar dengan Sarah. Tak mau bagi ada tikam lidah. Yang keduanya, Allah nak suruh Nabi Ibrahim bawa Hajar dan juga anak dia Ismail pergi ke Mekah yang waktu tu tak ada manusia. Pergi ke Mekah ketika tu untuk mendirikan Kaabah. Yang ni matlamat yang paling utama sekali. Kenapa Allah arahkan Nabi Ibrahim bawa Hajar? Maka Nabi Ibrahim pun keluar daripada Palestin. Jauh berjalan tuan-tuan. Palestin nak pergi ke Mekah jauh. Dia kena lintas Palestin nak pergi ke Mekah, dia kena lintas Allahumma salli ala Muhammad, Syria, kemudian Jordan, kemudian Madinah, kemudian baru masuk Mekah. Jauh 1000 km lebih, hampir 2000 km. Perjalanan yang sangat jauh. Allah pandu Nabi Ibrahim dengan ilham nak pergi ke mana, bawa isteri dan anak kecil. Maka Nabi Ibrahim pun keluar berkenderaan tuan-tuan. Cuma kenderaan apa tidak disebutkan. Kita tak payah tanya, cuma berkenderaan kuda ataupun unta. Keluarlah 3 beranak ni. Nabi Ibrahim dia bawa isteri dia hak baru kahwin, dia bawa anak dia. Anak tu pula lama dah Allah uji puluh tahun sampai beruban baru boleh anak. Tiba-tiba Tuhan uji pula, wahai Ibrahim, bawa anak hang pergi jauh. Ke mana ya Allah nak bawa pergi jauh itu, ke mana? Bukannya daripada Gelugong pergi Jelutong.
Hak nombor 1 duduk Gelugong, hak nombor 2 duduk Judutong, hak nombor 3 duduk Sungai Dua. Hak tu dekat je. Nabi Ibrahim hak nombor 1 duduk di Palestin, hak nombor 2 duduk di Makkah Al-Mukarramah. Allah yang susun, Allah yang arah. Allah yang atur benda tu. Tapi Nabi Ibrahim ni dia jenis akur dengan Allah Azza wa Jalla. Dia pun bawa berjalan sampai 1000 kilometer sampai di Mekah hari ni. Allah suruh berhenti. Nabi Ibrahim pun berhenti di situ. Mekah ini satu lembah. Bila sebut lembah tuan-tuan, dia maksudnya kawasan berbukit bukau. Kalau hujan dia mesti banjir. Tapi waktu tu air tak ada di situ, kering kontang. Bukit-bukit tu pula tidak berpohon. Batu-batu yang pejal. Tak ada manusia, bahkan tak ada binatang buas. Nabi Ibrahim pun sampai kat situ. Dia pun tinggalkan anak dan isteri dia, kerana itu adalah arahan Allah. Nabi Ibrahim tinggal kat situ. Kemudian dia nak balik ke Palestin. Balik ke Palestin tuan-tuan, nak balik rumah isteri pertama di Palestin. Sayyidatuna Hajar tercengang-cengang. Dia heran, Sayyidatuna Hajar heran. Dia tanya Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, takkan nak tinggal kami di sini? Wahai Ibrahim, tolonglah tengok keliling bumi yang kamu nak tinggalkan kami. Lembah ini kosong. Sudahlah manusia tak ada, binatang pun tidak ada, wahai Ibrahim. Sudahlah binatang pun tak ada, air setitik pun tak ada, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa. Kata Nabi-Nabi ni kata jiwa dia rahmat. Pasal apa Nabi Ibrahim buat tak heran. Kita belajar tuan-tuan dengan akhlak para Nabi. Akhlak para Nabi. Nabi Ibrahim diam. Kalau keadaan getir yang begitu, Nabi Ibrahim diam. Sampailah Nabi Ibrahim dia naik balik kuda. Dia tinggalkan air tuan-tuan. Nabi Ibrahim tinggalkan air dan juga beberapa biji kurma dalam bekas yang dibuat daripada kulit. Dia tinggal. Maka bila dia naik kenderaan, sebelum dia nak bertolak, Sayyidatuna Hajar pegang jubah Nabi Ibrahim. Dia tarik jubah suami dia yang baru kahwin, sambil memegang anak kecil dia yang masih menyusu badan. Hajar tanya, "Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang mengarahkan kamu untuk tinggalkan kami di bumi yang kosong ini?" Tuan-tuan, tinggal di bumi kosong ni 3 hari mesti mati. 3 hari mesti mati. Ayak yang Nabi Ibrahim tinggal tu untuk berapa masa aja. Kurma yang Nabi Ibrahim tinggalkan itu pun sikit je. Mesti mati. Tetapi iman merentas akal manusia. Iman, bila iman orang itu tinggi, maka dia akan merentasi logik akal manusia. Bila Sayyidatuna Hajar dia tanya, "Wahai Ibrahim, Allahkah yang suruh kamu?" Nabi Ibrahim waktu tu baru dia buka mulut, dia kata, "Allahumma na'am, ya Allah, ya Allah yang suruh." Nampak tuan-tuan, suami yang beriman dan suami yang cerdik. Dua benda tu kena ada. Beriman satu, yang kedua pintar, cerdik, menguruskan nahkoda keluarga, bahtera keluarga. Bila Nabi Ibrahim jawab, "Allahumma na'am, ya Allah yang suruh tinggal hampa kat sini," isteri dia balas dengan juga jawapan iman, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau macam itu, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Jawapan tuan-tuan, jawapan keluarga beriman. Kemudian Nabi Ibrahim pun tinggal. Dia pun tinggal. Kata ulama-ulama tarikh, apabila Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anak dia dan hilang daripada pandangan, tak nampak dah mata tuan-tuan, naik kuda pergi jauh, Nabi Ibrahim
dia patah balik, bukan dia patah balik, dia kalih balik belah isteri dan anak dia, arah anak dan isteri dia ditinggalkan. Kemudian dia menadah tangan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, tuan-tuan. Ni kata ayah ni. Ayah ni dia depan dia tunjuk kemas, masuk dalam bilik duk teriak. Mak depan anak dia teriak dah, dia tak tunggu dalam bilik mak ni. Tapi ayah dah. Ayah dia lawan, dia marah, dia start kereta dalam kereta. Kan? Ataupun tak tahan dah, masuk bilik duk diam je. Kan? Nabi Ibrahim alaihissalam, lepas daripada dia tinggalkan anak dan isteri dia, hilang daripada pandangan, dia tadah tangan, dia kata Rabbana, Tuhan kami. Allah rakamkan doa itu, tuan-tuan. Doa daripada satu orang manusia yang hebat, yang tinggi kesabaran dia. Nabi Ibrahim kata, Rabbana, Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, aku telah menunaikan arahanmu ya Allah dengan meninggalkan isteri dan anakku, biwadin ghairi dhi zar'in, di satu lembah yang tak ada apa ya Allah. Rabbana liyuqimus salah, Tuhan kami, untuk mereka mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tak kata ya Allah lepas ni mati kering dah depa ya Allah, nak mengaji universiti mana, duduk situ ya Allah, nak ambil pinjaman PTN mana, orang pun tak ada, manusia apa, sekolah apa pun tak ada. Nabi Ibrahim dia tak merepek panjang, dia cakap satu je, Rabbana liyuqimus salah, ya Allah Tuhan kami, supaya mereka mengerjakan ibadah sembahyang. Syariat sembahyang dah ada dah kepada umat-umat yang terdahulu. Inda baitikal muharram faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Tuan-tuan buka Quran tengok. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, aku pohon kepadamu. Dia duduk menghadap arah yang dia tinggal anak isteri dia tu. Ij'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, kau jadikanlah ya Allah kehendak manusia berbondong-bondong menuju ke arah anak dan isteri aku. Berkat doa Nabi Ibrahim 5,000 tahun yang lalu lebih kurang. Hari ni tuan-tuan tengok Mekah, bangsa apa yang tak ada. Mekah, barang apa yang tak ada. Bila saya pergi Mekah, saya tengok semua bangsa ada, tengok orang yang begitu ramai. Saya teringat sirah yang kita baca ni. Hak tuan-tuan nak guna ni, tuan-tuan nak guna ni. Bila tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan sampai di bumi Mekah, bumi inilah dulunya kering kontang. Bumi ini dulunya satu ketika seorang manusia pun tak ada. Bumi inilah dulunya dimulakan oleh 2 orang, anak dan isteri. Kemudian hasil daripada keberkatan seorang Nabi, hari ini seluruh alam menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Bergerak-gerak hati seluruh manusia di alam ini nak pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Mai mana? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, gerakkan hati manusia semua pergi ke arah mereka. Ini kehebatan manusia bila dia rapat dengan Allah. Allah akan makbulkan setiap inci doa yang diangkat oleh orang itu. Kaedah dia macam tu tuan-tuan, untuk saya dan untuk kita semua. Setakat mana kita rapat dengan Allah, maka setakat itulah Allah melihat, mendengar dan memustajabkan doa kita. Kemudian kisah Nabi Ibrahim, dia tinggalkan anak dan isteri dia di bawah satu pokok tunggal. Ada kat situ, ada satu pokok tunggal. Di situlah telaga Zam-Zam hari ni tuan-tuan. Kat situlah keluar Zam-Zam. Bila keluar air Zam-Zam, cerita dia panjang. Bila keluar air Zam-Zam, Sayyidatuna Hajar yang tadi ni berlari daripada Safa pergi ke Marwah, Marwah pergi ke Safa,
Seorang diri lari tuan-tuan, naik atas bukit nak tengok kot ada orang. 7 pusingan. Kemudian bila Hajar dia tengok kepada anak dia Ismail, dia tengok ada air. Ada air duk keluar, air itu ialah air Zamzam. Maka Sayyidatuna Hajar pun lari pergi kepada anak dia Ismail. Dia pun buat kepungan kepada air Zamzam tadi. Dia kepung tuan-tuan dengan tangan dia. Hajar kepung air Zamzam tu dengan tangan dia. Seronok dia memuji Allah bila dapat air. Kemudian air tu jadi banyak, dia minum, anak dia Ismail minum, mereka meneruskan kehidupan mereka. Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, rahimallahu ummana Hajar, semoga Allah merahmati ibu kita Hajar, kalaulah dia tidak mengepung Zamzam ketika itu, nescaya kata Rasulullah, Zamzam akan mengalir sebagai satu sungai ke seluruh dunia ini, ke seluruh bumi ini. Kalaulah, Nabi kata, kalaulah Hajar tidak kepung air itu, nescaya Zamzam akan mengalir sebagai sebuah sungai ke seluruh dunia ini, ke seluruh bumi ini. Tuan, Penang ada Zamzam, Kedah ada Zamzam, seluruh bumi. Tapi Hajar dia pergi kepung tu, Nabi kata sayanglah Hajar Sayyidatuna Hajar pergi kepung air tu. Habis cerita dia. Kemudian lepas peristiwa tu, orang mula mai duduk di Mekah Al-Mukarramah. Ni cerita dia. Cerita Mekah tuan-tuan duk pergi umrah setiap tahun tu, daripada 2 orang, kemudian bila kabilah lain tengok ada air, depa pakak pi. Lepas pi, lepas tak curi mata air Zamzam, lepas minta izin. Kabilah yang asal mai duduk dengan Hajar dan Nabi Ismail ni adalah kabilah yang baik. Lepas minta izin, boleh tak kami nak tumpang duduk di sini? Boleh. Nama dia suku Jurhum. Maka Hajar pun izinkan. Makin lama makin ramai. Tapi ramai tu taklah sampai ribu-ribu kan. Ibrahim ke Mekah sekali sekala untuk melawat isteri dan anak lelakinya. Berapa kali lawatannya ke sana tidak diketahui, tetapi dari sumber sejarah yang boleh dipercayai sebanyak 4 kali. 4 kali tuan-tuan pergi ziarah. Tak ada Asia, jauh. Bukan senang tuan-tuan kita kata apa Nabi Ibrahim 4 kali dia pergi ziarah isteri dia. Oi, bukannya apa nama ni, Kedah pi Perak. Palestin nak ke Makkah ketika tu hampir 2000 km berkenderaan kuda ataupun unta. Antara kali apa nama ni, ada berapa kali Nabi Ibrahim pi, Allah mengarahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak dia. Tuan-tuan tengok dalam kitab ni, dia kata Nabi Ibrahim ziarah Ismail dan Hajar sebanyak 4 kali. Allah Maha Kuasa menyebut dalam Quran yang mulia bahawa Ibrahim mendapat mimpi dia menyembelih anak lelakinya Ismail. Justru itu Ibrahim berikrar untuk menunaikan arahan Allah. Tadi Allah uji dah Nabi Ibrahim, tak dapat anak, tunggu 30-40 tahun sampai beruban baru boleh anak sulung. Nama dia Ismail. Selesai dah ujian Allah, 40 tahun tak dapat anak. Lepas dapat anak tak dan bercerai, susu lagi keluar arahan Allah yang kedua, tak masuk akal manusia. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, tinggal anak isteri kamu di satu tempat. 2. Dah tinggal di satu tempat, duduk berjauhan. Hati ayah, tuan-tuan bayang tengok hati ayah. Ayah ni kalau dia pergi kursus 3 hari, di rumah ada anak umur 4 bulan, pergi kursus 3 hari, balik-balik dia pergi minum air dulu ke dia tanya anak dulu. Bini dia pun dia tak tengok dah. Bini dia dapat, dia kata anak mana anak? Anak sihat kah? 3 hari. Allah uji sungguh Nabi Ibrahim. Nampak tuan-tuan, sirah menyampaikan kita kepada
mencintai Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Sirah. Kemudian Allah uji pula Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pi ke Palestin, sembelih anak kamu. Masuk akal kau sembelih anak ni. Allah sebut dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Tuan-tuan kalau ada kitab, tuan-tuan boleh tengok kan, tuan-tuan boleh tengok ayat ni. Nanti bila baca Quran, oh ayat ni ayat Allah uji Nabi Ibrahim sembelih anak dia, sambil-sambil mengaji sirah, mengaji tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Tuan-tuan duk heran orang baca Quran meleleh ayat mata pelan-pelan. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia faham. Sebab dia faham makna tu. Bila Allah ilhamkan kepada kamu, wahai Ibrahim, sembelih anak kesayangan kamu, Ibrahim kata, ya Allah, aku akur dengan arahan ini. Apa? Bila baca dia faham. Sebab tu kena ada kitab. Baca, dia faham, dia tengok makna tu. Nanti bila dia baca Quran, oh dia tahu hak ni ayat apa, yang ni ayat apa. Nabi Ibrahim punya ujian. Maksud dia tu panjang. Saya baca di tengah, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Maksudnya mimpi yang Nabi Ibrahim tengok itu memang arahan daripada Allah. Bukan mimpi macam kita. Mimpi jadi orang kaya lah, naik kapal terbang pergi mana. Itu mimpi merapu, yang dengan tak ada yang semayang, dengan kain pelikat terselak tutup kepala habis. Hak tu mimpi tak boleh takwil kan. Jadi Nabi Ibrahim dia mimpi, dia pun siapkan nak sembelih anak dia tu. Allah Ta'ala sebut, wahai Ibrahim, sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus, kami itu Allah, kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Ada disebutkan dalam kitab muka surat 5 bahawa Ismail 13 tahun tua daripada saudaranya Ishak. Saudara mana pula ni? Adik dia lah tuan-tuan, adik. Nabi Ismail ada adik Nabi juga, iaitulah Ishak. Mak lain tapi pak sama. Hak tu orang tak panggil tiri tuan-tuan, no? Hak tu orang panggil saudara seayah. Saudara seayah ni tak boleh nikah dengan dia. Harta dia kita boleh waris kalau dia meninggal. Kalau kita meninggal dia boleh waris harta kita. Adik kandung betul. Orang Melayu panggil tiri, itu bukan, salah. Yang tu bukan tiri, tuan. Nabi Ismail mak dia Hajar, Nabi Ishak mak dia Sarah. Pak lepas sama tak? Pak sama. Nabi Ismail pak dia Ibrahim, Nabi Ishak pak dia Ibrahim. Hak tu orang panggil tiri ke saudara kandung? Saudara kandung. Seayah dia panggil. Akhli ab, saudara seayah. Tua 13 tahun, nampak tuan-tuan? Kan? Kita dapat maklumat sirah. Nabi Ismail dengan Ishak ni 13 tahun. Rentetan cerita Ismail dikorbankan menunjukkan bahawa ia berlaku sebelum Ishak dilahirkan, dan Allah telah menjanjikan kepada Ibrahim seorang lagi anak lelaki, Ishak, lahir selepas peristiwa itu. Nampak tuan? Jadi cerita Nabi Ibrahim nak sembelih ni, cerita dia dulu saya pernah sebut dah. Cerita dia pun panjang. Nabi Ibrahim pun dia bawa anak dia, dia ikat anak dia. Allah cerita dalam Quran, sebelum Nabi Ibrahim dia nak sembelih tuan-tuan, punya beradabnya seorang ayah yang bernama Ibrahim bin Azar ini. Dia tanya anak dia, dia kata, wahai Ismail, semalam aku mimpi aku sembelih kamu, apa pendapat kamu? Tanya pendapat tuan-tuan.
Kita 40 tahun dah bela anak, pernah tanya pendapat anak tak tuan-tuan? Jujur, kat jawab ngaklah hati masing-masing. 50 tahun bela anak, pernah tanya ke pendapat anak nak pi mana, nak buat apa? Pernah tanya pendapat anak? Nabi Ibrahim dia tanya pendapat anak dia, bukan nak pi kelah mana, cuti penggal ni. Nabi Ibrahim dia tanya pendapat anak dia yang waktu itu masih bersekolah rendah lagi. Dia tanya, wahai Ismail, semalam Allah ilhamkan aku sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kalau Nabi Ismail jawab ya pun, Ibrahim akan sembelih. Kalau dia jawab tidak pun, Nabi Ibrahim akan sembelih. Tetapi Nabi Ibrahim nak ajak kepada saya dan tuan-tuan, ini adab ataupun cara seorang ayah mendidik anak. Adab dan cara ayah didik anak. Tak, saya tak mahu panjang lah tu. Maka Nabi Ismail jawab kepada Ibrahim alaihissalam, ayah dia kata, ya abati. Tengok panggilan. Nabi Ismail kata, ya abati, wahai ayahku sayang. Ya abati ni terjemah dia wahai ayah sayang. Anak kita pernah panggil tak ayah sayang? Mampu termuntah nasi tu makan. Kan? Kalau duduk tengah berak, mana ayah sayang pi tak jadi berak terus. Tapi hak tu lah pendidikan yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tadi Nabi Ibrahim dia panggil anak dia panggil anakku sayang. Ismail dia panggil ayah dia, ya abati, wahai ayah yang aku sayang. If'al ma tu'mar, buat apa yang Allah suruh. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah akan mendapati cik seorang yang bersabar insya-Allah. Sagi bila ayah nak sembelih, ayah ikat tangan dan kaki cik kuat-kuat. Bila ayah nak sembelih, ayah hadapkan muka cik ke bawah. Sedik dah anak tuan-tuan. Ni anak yang beriman. Dan bila ayah nak sembelih, gunakanlah pisau yang tajam. Nabi Ibrahim pun siap. Dia ikat kaki dan tangan. Dia pun hadapkan muka anak dia ke bawah. Ni nak dekat raya haji ni, hak ni kisah dia. Dia pun hadapkan muka anak dia ke bawah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dah letakkan pisau yang tajam. Dia letak dah pisau ni, kemudian dia pun bismillah, Allahu Akbar, dia tarik dah tuan-tuan. Tetapi pisau yang tajam itu telah pun diarahkan oleh Allah untuk tidak memakan dan memotong leher Ismail alaihissalam. Allah arahkan pisau yang tajam untuk tidak memotong. Ketika itu pisau tajam tak boleh potong tuan-tuan. Seperti mana Allah mengarahkan api yang membakar untuk tidak membakar Nabi Ibrahim. Waktu itu api itu tidak membakar. Yang bakar sebetul-betulnya siapa? Allah. Makanan hak kita makan, hak bagi kenyang betul sebenarnya siapa? Allah. Ingat tuan-tuan, hak kita duk buat selama ni. Bila kita balik, kita minum air segelas, habis segelas, hilang dahaga. Ingat, yang menghilangkan dahaga itu sebenarnya siapa? Allah. Kalau Allah kata tidak, maka tidak akan berfungsi air, makanan, obat, api dan pisau itu. Sebab tu bila pisau Nabi Ismail dah tarik dah, Nabi Ibrahim dah tarik dah, pisau tajam tu, Allah arahkan pisau tu untuk tidak memotong. Tak boleh potong. Dia tarik kali kedua, tak boleh potong. Akhirnya Tuhan turunkan wahyu, wahai Ibrahim, kamu sudah melepasi ujian ini. Ujian rupanya tu. Ujian tu bukan berhenti ketika Nabi Ibrahim baru duk pilih parang, duk asah, baru Tuhan kata, okey dah, kamu berjaya wahai Ibrahim. Kalau tarak tu, alhamdulillah. Ujian Nabi-Nabi ni dia bukan berhenti ketika mana Nabi Ibrahim baru duk cari tali nak ikat. Allah Ta'ala buat turun ayat, wahai Ibrahim, yang tu ujian saja, yang tu tak apa. Tetapi ujian para Nabi ni setelah dia meletakkan pisau di leher anak dia sendiri, dan setelah dia tarik kali pertama, tarik kali kedua, baru turun wahyu. Allah nak uji sungguh.
Mahal iman para nabi, tuan. Mahalnya iman para nabi. Kemudian tuan tengok masih lagi muka surat 5 perenggan ketiga. Ketika Ismail menjadi seorang belia, Nabi Ismail naik tu membesar, tuan. Dia belajar bahasa Arab dari suku kaum Jurhum. Tuan-tuan sekalian, kita duk cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini sirah. Sagi kita akan bagi tahu bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada susur galur keturunan Ibrahim dan Ismail. Tuan-tuan, ini cerita dia. Nabi Ibrahim anak dia Nabi Ismail, Ismail anak dia turun ke bawah sampai kepada siapa, tuan-tuan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni keturunan ni. Sebab tu hebat. Sebab itu jugalah muka Nabi Ibrahim sama macam muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka, tuan-tuan. Badan sama, kaki pun sama. Ada dalil ke ustaz? Ada, nanti kita akan jumpa dalil hadis-hadis yang sahih. Sama muka Nabi Ibrahim, badan dia sama, bentuk kaki sama, panjang dan sebagainya. Rupanya Tok Wan, tak tu Tok Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ismail dia pun membesar, kemudian dia berkahwin. Dia hidup dengan kaum Jurhum. Suku kaum Jurhum ni kaum yang mai tumpang mak dia dulu ni. Tuan-tuan ingat tak saya cerita kan? Bila dah ada ayam, kabilah lain bakal mai minta izin untuk tumpang. Kabilah pertama yang pi kabilah Jurhum. Ni kalau nak fakta akademik tu kan, kita belajar sikit-sikit. Kabilah Jurhum daripada Yaman, tuan-tuan, daripada Yaman. Depa berhijrah masuk ke Mekah, tumpang duduk. Tapi mereka tak kacau apa. Kemudian Nabi Ismail dengan mak dia Hajar hidup dengan Jurhum. Akhirnya Nabi Ismail membesar, berkahwin. Tengok tuan-tuan, dia cerita. Kaum itu sangat menyayanginya. Ni Nabi Ismail, sayang mereka. Dan memberi seorang wanita untuk diperisterikannya sesudah ibunya meninggal dunia. Tuan-tuan tengok Allah uji. Hajar meninggal awal, tuan-tuan. Sayyidatuna Hajar meninggal awal. Sayyidatuna Hajar ni dahlah dia orang Mesir, dia jauh, bukan orang situ. Bawa diri seorang lah piduk dengan orang. Tuan-tuan bayang anak perempuan kita bagi menikah dengan orang UK. Piduk di UK. Piduk di Turki. Seorang diri ya. Allah uji Hajar, isteri Ibrahim alaihissalam. Dah uji tu pula jauh dengan suami, Allah uji lagi Hajar. Ingat isteri-isteri, makcik-makcik semua. Ujian isteri Nabi-Nabi besar. Dahlah baru menikah, baru boleh anak, masih menyusu, Tuhan uji duk jauh dengan suami. Duk dengan orang asing, bumi asing. Tak tahu minta tolong siapa. Allah uji yang ketiga lepas Ismail membesar. Hajar tak sempat melihat anak dia kahwin, tak dan tengok pun cucu dia. Meninggal Hajar. Tuan-tuan nampak tak ujian Allah kepada keluarga Anbiya? Sayyidatuna Hajar dia meninggal muda. Nabi Ismail membesar, kemudian dia berkahwin. Selepas Nabi Ismail berkahwin, Sayyidatuna Hajar meninggal, Nabi Ibrahim mai sekali lagi. 4 kali tak sah ni. Dia mai sekali lagi. Dia mai ke rumah anak dia. Dia tanya, ni rumah anak dia Ismail. Nabi Ismail tak ada, keluar isteri dia. Keluar isteri Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun tanya, ke mana suami kamu? Suami aku pergi kerja. Siapa kamu? Aku isteri kepada Ismail. Macam mana kehidupan kamu? Isteri dia kata, kehidupan kami susah. Ismail ni orang miskin. Dia tak tukang sofa banyak tahun dah. Saya duk suruh tambah dapur pun tak tambah. Dia duk bunyi macam tu. Contoh tuan-tuan. Contoh. Tapi bunyi tu dia sifatkan benda tak elok suami dia. Maka Nabi Ibrahim pun pesan, satgi kalau suami kamu balik, pesan kepada dia, ubah pintu rumah dia. Tukar pintu rumah dia. Perempuan tu pun kata tak apa. Nabi Ismail pun balik. Bila Nabi Ismail balik, dia rasa tadi ayah dia mai.
Kita rapat dengan mak kita, tuan-tuan, sungguh kita rapat dengan mak kita. Kalau mak kita pi rumah kak kita pi rumah kak, kita rasa mak ada ke? Insting. Mak ada ke, kita tanya? Mak ada dalam bilik tu, kita tak tengok ke? Nabi Ismail bila dia balik, dia kata ada orang mai ke? Dia tak kata ayah aku mai, dia kata ada orang mai ke? Bini dia kata ada. Orang tua mana tahu? Pakai pun lekeh. Isteri. Kemudian apa yang dia pesan? Orang tua tu pesan supaya kamu tukar pintu rumah kamu. Nabi Ismail kata orang tua itu adalah ayahku Ibrahim. Dia seorang nabi. Dia arahkan aku untuk ceraikan kamu. Puas hati. Sofa baru pun tak ada, dapur pun tak tambah. Pergi duduk rumah orang lain terus. Nabi Ismail kahwin yang kedua, tuan-tuan. Nabi Ismail kahwin isteri yang kedua. Nabi Ibrahim datang sekali lagi, ketiga. Dia tengok isteri yang kedua ada, dia pun tanya, siapa kamu? Isteri Ismail. Mana Ismail? Cari rezeki. Macam mana kehidupan kamu? Alhamdulillah. Kehidupan kami sederhana tapi kami bahagia. Ismail seorang yang rajin, dia puji suami dia walaupun susah. Pak tak isteri solehah. Depan pak mentua, walaupun tak kenal. Walaupun tak kenal, maksudnya jujur. Bila dia beritahu macam tu, Nabi Ibrahim kata, pesan kepada suami kamu, kekalkan pintu rumah dia. Kekalkan pintu rumah dia. Jaga pintu rumah dia elok-elok. Perempuan ni tak faham. Balik, Nabi Ismail pun balik tanya, ada orang mai ke? Ada seorang lelaki yang tua datang. Apa dia pesan? Dia pesan untuk kekalkan pintu rumah kita. Pintu rumah itu, kata Ismail, ialah kamu. Orang yang datang itu ialah ayahku. Ayahku arahkan aku untuk aku kekalkan kamu sebagai isteriku. Kemudian ni dalam ni perenggan ni, surat 5 ni, perenggan ni dia cerita ketika Ismail dia menikah, berkahwin, Nabi Ibrahim datang tetapi anaknya tiada di rumah. Lalu dia bertanya kepada isteri Ismail mengenai suaminya serta keadaan mereka. Dia terus mengadu kehidupan mereka miskin. Nampak tuan-tuan? Nampak cerita dalam kitab kita ni, tuan-tuan, kebanyakan sanad dia sahih ataupun hasan. Tuan-tuan jangan risau kan, cerita ni dhaif ke apa ke kan. Saya pun bidang hadis juga sikit-sikit kan. Jadi saya pun ambil berat tentang perkara tu. Jadi dia pun bagi tahu, ayah dia suruh tukar. Kemudian perenggan seterusnya, Nabi Ismail kahwin kali lagi, macam saya cerita tadilah kan. Kemudian saya rasa takat tu dulu, insya-Allah kita akan sambung nantilah. Untuk yang akan datang, kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang tentang muqaddimah sirah kan. Masih lagi muqaddimah sirah. Tuan-tuan akan tengok nanti, saya akan bahas insya-Allah pada bulan depan agama dan penyembahan sebelum Islam yang ada di Mekah. Adakah orang Mekah sejak dulu sembah berhala? Jawapan dia tidak. Maksudnya apa yang mereka sembah? Adakah orang Mekah sejak dahulu mereka sembelih anak perempuan mereka? Jawapan dia tidak. Sejak bila dan kenapa ada sebahagian yang sembelih? Adakah penduduk Mekah ketika itu di setiap rumah ada arak? Jawapan dia ya, hampir di setiap rumah ada arak. Benda tu kita akan bahas nanti. Kita akan tengok suasana sebelum Nabi mai, keadaan Mekah tu macam mana. Semua persoalan tu insya-Allah kita akan hurai dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang Kau telah curahkan pada kami.
Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.